lagi baca 10 ayat akhir. Ataupun Maja baca dulu insyaAllah. 10 ayat awal. Kak Mai Maja, silakan. Boleh baca sekarang? Boleh? Okay. Baca sekarang. Baca sekarang insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzir ba'san sadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Dengar sikit. Nalahum. Ya'lamu. Yang mana dengung sayang? Annalahum. Ambil balik. Yang malu. Alladzina ya'malun. Alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu takhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala abaihim kaburat kalimatan tukhruju min afwahihim. Kaburat kalimatan takhruju min. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuna illa kaziba wa la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Innama ja'alna ma'an zinatallaha. Mana nak ambil zinatallaha? Zinat. Zinat boleh? Zinat. Lina berluahum. Lina berluahum ayyuhum. Lina berluahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna la ja'iluna ma'alaiha qa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Kak Sarina, tolong baca 10 ayat akhir surat Kahfi. Terima kasih Maja. Assalamualaikum Umi Asnas. Assalamualaikum yang baru masuk. Waalaikumsalam Mira. Assalamualaikum Mak Ja.
Assalamualaikum Rabia. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejap Mira. Yang Sepuluh ayat akhir. akak baca yang kedua ya. Kaf yang akhir. Ya. Kalut sikit. Minta maaf. Tak apa. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك صنع Yuhsinuna. Bismillah daripada Al-Laziyah الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Terima kasih. Terima kasih Kak Sarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon tak buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih ya Kak Assalamualaikum Sarina. Ustazah.
Waalaikumsalam aja. Khabar semua? Alhamdulillah khair. Kita mulai. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Kak Asnas. Waalaikumsalam Muhammad semua. Waalaikumsalam Kak Jemini. Waalaikumsalam Silakan. warahmatullahi. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده بسم الله. ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Hajar Nolia binti Haji Kasmuri kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i jilid yang pertama, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa istiqamah dulu dalam halaqah ilmu. Alhamdulillah, masya-Allah. Yang saya hormati lagi dikasihi saf pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para saudaraan, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril. Fatihah. Amin ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وختم النبيين حفظ المرسلين والحامل الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين إنك السميع الدعاء اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك السميع الدعاء اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا الله اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم نويت ونوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Sedikit baca ramalan sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربيني الصغيرة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد
وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli ni'mah bi ni'mati tatimmus salihah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Untuk admin petang ni, terima kasih. Kakak saya yang dikasihi oleh Allah SWT dan saya mengasihi kerana Allah, Kak Amnira dan seluruh keluarga besar Subhanallah Gemerut Iman, saf kepimpinan, juga ibu-ibu, akak, hadirin hadirat yang bersama dalam pengajian Kitab Fiqhul Manhaji ala Mazhab Imam Syafi'i setiap petang Khamis ni. Harap-harap dah hujung waktu dalam seharian kita mengharungi kehidupan ini, tidak melemahkan semangat lah. Semangat lemah boleh dipinta kepada Allah untuk mempunyai kesungguhan berterusan, kerana waktu-waktu ini adalah waktu-waktu untuk berehat sebenarnya, dan ramai dalam perjalanan untuk pulang daripada bekerja. Moga seluruhnya akan diberikan keselamatan, yang dalam kereta, dalam bas tak ada zaman sekarang ni, dalam kereta lah. Yang di rumah, di mana pun berada, moga seluruhnya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih kerana singgah. Terima kasih seluruh saf kepimpinan Gemenur Iman, keluarga besar Gemenur Iman, juga hadirin hadirat. Hari ini saya buat live di TikTok saya dan juga di FB Live official page saya. Moga-moga ada kebaikan yang besar. Permulaan tadi bila baru masuk tu ramai, tapi lama kelamaan Allah juga yang memilih siapa yang kekal dalam majlis ilmu ini, dan sesungguhnya pengekalan ini adalah sementara. Nanti pukul 6 lebih dah habis dah. Kita dah akan berpisah sementara. Jumpa lagi minggu depan kalau dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini saya minta izin kepada saf kepimpinan Gemenur Iman ini, kelas untuk Fiqhul Manhaji ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hampir dalam seminggu ni ada 3-4 kali lah. Bolehlah singgah di FB live saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk murajaah. Dan untuk kelas Gemenur Iman ini, kita dah sampai dalam tajuk beberapa keadaan yang harus mendedahkan aurat dan melihatnya dengan sebab-sebab keuzuran ataupun dimaafkan. Sebentar saya cari dia punya tajuk ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, dalam kitab hijau saya ni, muka surat 149. Saya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang memberi salam dan yang singgah di FB live saya juga di TikTok live saya. Semoga Allah berikan kebaikan, semoga Allah berikan kefahaman, insya-Allah. Suara saya boleh dengar dengan jelas, insya-Allah. Izhar. Jelas, Izhar. Izhar tu hukum betul, bukan izhar tu jelas. Kat sini kau tak boleh. Aku kan kena hukum lah, jelas. Zahir. Zahir baru betul. Jelas. Khalas tu dah habis Kak Nurmawati. Nak kena habis ke dah ni? Kita baru nak mula ke ni? Macam-macam korang Tapi ada satu teguran. Teguran ini kita bagi secara umum lah. Sebab saya dengar Kak Amnira yang baca doa ni, dia bukan Allahumma barik lana fi Rajaba. Dah silap dah tu kalau ikut nahu dia. Sebab dia bukannya kalau ada huruf jar, huruf selepas huruf jar itu tidak boleh dibariskan atas dalam bahasa Arab, Lughatul Arabiyah. Jadi tak boleh baca Allahumma barik lana fi Rajaba. Nak selamat, kau matikan aja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Saya dan kawan-kawan saya pun, ramai yang belajar bahasa Arab ni pun kadang tak berani nak menyebut, takut silap je. Tapi jamaah zaman sekarang sangat berani membaca bacaan tu dengan baris sekali. Matikan je lah, tawakufkan, lebih selamat, insya-Allah. Ya Kak Amnira terutamanya. Sebab tu dia masuk dekat status, dia ada 24 jam berkeliaran di status tu. Saya tak sempat nak betulkan, minta maaf. Jadi saya bagi tu semua dah ni. Jadi kalau nak baca doa tu, Allahumma barik lana fi Rajabin, itu lebih utamalah, itu paling betul lah tu. Fi Rajabin atau fi Rajabi, Firajabin lah sebenarnya. Ataupun Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban.
wa balighna Ramadan. Amin. Allahumma amin. Minta maaf ya Kak Amira dan semua sahabat-sahabat supaya semua boleh bersama-sama mendapat ilmu ini dan kita perbaiki kita punya bacaan kita lah. InsyaAllah. Moga ada kebaikan. Biidznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkaitan dengan syarat-syarat sah solat ini, ada satu tajuk yang disebutkan beberapa keadaan yang harus menedahkan aurat dan melihatnya dengan sebab-sebab yang dimaafkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu. Jadi dalam fiqh manhaji ini, bilakah masanya diharuskan membuka dan melihat aurat kerana keuzuran dengan sebab-sebab yang dimaafkan, yakni uzrun. Yang pertama adalah ketika meminang untuk berkahwin. Ketika meminang untuk berkahwin maka boleh dilihat. Melihat itu adalah dengan harus melihat muka dan dua tapak tangan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam babun nikah dalam jilid yang keempat. Jilid keempat dalam bab nikah ni. Subhanallah. Okay? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Sebentar ya ibu. Saya kena betulkan sesuatu dulu ni. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Baik. Okey. Okey, bismillah. Saya punya line petang ni tak berapa stabil sangat ni. Harap-harap masih boleh mendengar suara saya Boleh insya-Allah. Jadi, yang pertama, beberapa keadaan yang diharuskan membuka dan melihat aurat adalah ketika nak meminang. Dan untuk tujuan dia bernikah. Dia boleh melihat muka dan dua tapak tangan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam babun nikah. Dan dia ada pada jilid yang keempat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekejap ibu. Sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sallam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah. Sekejap saya minta maaf. Sebentar. Subhanallah. Okey, sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Okey, bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sebentar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia masuk juga ni. Asal apa Sebentar sebentar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebentar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta maaf untuk sedikit kesulitan ini. Sebentar. Bismillah. Okey. La ilaha illallah. Okey, yang kedua, bismillah. Beberapa keadaan yang diharuskan membuka dan melihat aurat. Yang kedua, melihat kerana tujuan penyaksian. Yang kedua, next. Kak Amirah. Ataupun dalam penyaksian serta muamalah. Muamalah ni maksudnya dalam bab kita berurusan jual beli. Muamalah. Harus melihat bahagian muka sahaja sekiranya perlu untuk mengenali perempuan tersebut yang tidak mungkin dikenali tanpa melihatnya. Jadi yang menjualnya adalah orang perempuan, jadi boleh melihat wajahnya. Yang kedua, untuk tujuan, yang ketiga, untuk tujuan merawat atau mengubat. Harus mendedahkan aurat dan melihat setakat yang diperlukan untuk dirawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk dirawat. Jadi dia tak boleh tengok yang lebih. Untuk yang dirawat itu tak boleh tengok yang lebih. Tengok yang mana untuk dirawat sahaja. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa radu'an. Di mana
Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha wa radu'an telah meminta izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbekam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Taibah melakukannya. Keadaan yang ketiga ini disyaratkan kerana bersama-sama mahram atau suami dan tidak ada perempuan yang boleh mengubatinya. Kalau tak ada doktor perempuan, maka boleh cari doktor lelaki. Jika terdapat lelaki muslim atau perempuan muslimah, maka tidak harus diubati oleh orang lain. Dia mesti orang perempuan muslim. Kalau orang perempuan muslim tak boleh, orang lelaki muslim. Kalau tak, maka kalau tak ada mereka berdua ni, barulah cari doktor lain. Dan keadaan yang ketiga ni disyaratkan berada bersama-samanya mahram. Jadi masuk bilik tempat dia untuk dirawat itu kena ada mahramnya. Dia tak boleh dibiarkan bersendirian. Jadi itu adalah antara syarat bagi membolehkan aurat itu dilihat pada waktu uzrun, iaitu di waktu dia dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sakit atau dia diperlukan untuk berubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan keadaan yang ketiga ini disyaratkan pada bersamanya ada mahram. Anna Ummu Salamah asta'zanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad meminta Abu Taibah membekamnya. Boleh kalau tak ada orang perempuan yang boleh dia berubat untuk berbekam itu. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di ibu kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian, zaman sekarang ni saya rasa bukan waktu zaman sekarang. Zaman sekarang ni ramai umat Islam sudah banyak ada kesedaran lah. Dia dan ada rasa malu yang tinggi. Kalau yang mengubatnya bukan orang perempuan, kalau dia orang perempuan. Kecuali kalau dah terbiasa dengan doktor lelaki tu. Dan dia macam susah untuk tukar kepada doktor yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau susah nak tukar, berusahalah memohon kepada Allah supaya tidak lagi kita dirawat oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad oleh doktor yang bukan mahram kita lah. Maksudnya cari doktor perempuan lah. Kalau kita perempuan, lelaki dengan lelaki lah. Jadi ini adalah perkara yang perlu dititik beratkan sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian, pastikanlah ketika mana kita berada dalam ketiga-tiga kategori, ketiga-tiga situasi, minta maaf. Dalam ketiga-tiga situasi ini, kita dibolehkan untuk membuka dan yang bersama dengan kita itu boleh melihat aurat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian, keadaan ini hanya berlaku pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu sahaja dengan tujuan yang tertentu. Keharusan ini hanya ada disebutkan dalam bab melihat aurat wanita ini dalam tiga keadaan yang telah digariskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i berdasarkan daripada dalil yang sahih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan. Jadi seterusnya bab berkaitan dengan syarat-syarat sah sembahyang ini. Yang ketiga, menutup aurat dah selesai. Dalam menutup aurat ni ada makna aurat. Yang kedua, sempadan aurat dalam solat. Yang ketiga, sempadan aurat di luar sembahyang. Itu pun dah selesai. Jadi untuk syarat sah sembahyang yang keempat selepas menutup aurat, dia adalah menghadap kiblat. Syarat sah untuk solat ialah menghadap kiblat, iaitu kiblat kita adalah Kaabah. Manakala menghadap kiblat bermaksud Kaabah berhadapan dengannya. Tapi bagaimanakah persoalan apabila kita tidak berdekatan dengan Kaabah? Lagi firman Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam dalam surah Al-Baqarah ayat 150. Surah Al-Baqarah ayat 150.
Di mana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka palinglah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana sahaja kamu berada, sekalian berada, maka palingkanlah, hadapkanlah wajah kamu ke arahnya. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada orang yang diajarkan cara mendirikan solat dengan sempurna, apabila kamu hendak mendirikan solat, maka sempurnakanlah wuduk kamu dan hadapkanlah dirimu ke arah kiblat dan bertakbirlah. Dan ini adalah daripada hadis yang sahih. Maksud Masjidil Haram yang disebut dalam ayat dan kiblat dalam hadis ini adalah Kaabah. Jadi Kaabah ni dia ada dekat Makkahul Mukarramah. Jadi kita yang bukan duduk dekat Makkahul Mukarramah, maka carilah arah kiblat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksud Masjidil Haram adalah dalam ayat adalah kiblat, dalam hadis ialah Kaabah. Jadi kita memang ada istiwa arah kiblat yang tepat mengikut tempat masing-masing. Tempat saya lain, tempat ibu-ibu lain, dan mengikut di mana tempat dia berdiri itulah dia akan ditegakkan kat mana, maksudnya dia dihadapkan untuk mencari arah ke arah kiblat itu. Itu adalah syarat sah solat. Kalau ditakdirkan kita cari bermaksud dia akan, ataupun dia terpesong sedikit lah, maksudnya itu kan, Allahumma salli ala Muhammad, maka ketika itu dia tidaklah menjadi kesalahan sebenarnya. Kalau ada sedikit, tidaklah dia sampai 360, dia terbalik, dia sikit saja. Kadang-kadang dia sikit saja. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kat situlah yang menyebabkan nanti satu-satu solat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kalau betul-betul memang tak yakin dengan kiblat tu, maka kena betulkan seluruh arah kiblat tu dulu. So kena, kalaulah dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, dekat tempat kita tinggal tu, kita carilah mereka yang berkuasa, pihak berkuasa tu, untuk dia membantu kita mana nak cari arah kiblat kita tu. Iaitu syarat sah yang keempat. Untuk apa? Untuk kita tahu mana kita nak hadap kiblat kita untuk menunaikan kefarduan solat kita, insya-Allah. Jadi ibu kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian, syarat yang keempat ini dia kena tahu, walaupun kita tak duduk dekat Mekah, kita tak duduk dekat Mekah. Kalau dekat Mekah tu kita memang nampak lah Kaabah tu kat mana kan. Jadi subhanallah walillahilham, yang itu kalau dekat situ kita memang kena menghadap Kaabah tu, kalau betul-betul dekat Masjidil Haram tu. Tapi kita bukan dekat Mekah, jadi kita cari arah istiwa kita yang tepat lah. InsyaAllah ketika itulah kita punya solat dikira solat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ibu kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka kena juga pastikan kiblat di rumah kita tu, tempat kita tinggal tu, jangan sampai terlalu jauh dia punya arahnya yang tepat dengan arah kiblat itu. Subhanallah. Okay. Jadi moga-moga, kalau tak silap saya, kalau dekat Malaysia ni banyak kali dah dicadangkan waktu-waktu bagaimana nak menetapkan arah kiblat tu, dan kiblat itu adalah kiblat yang mengikut arah yang tepat seperti mana dia menyamai ketepatannya bila dia berada di, maksudnya dekat Mekah, dekat Kaabah lah, kita menghadap ke arah Kaabah tu. Subhanallah. Jadi begitu juga hadis Nabi SAW yang meriwayatkan bahawa Nabi SAW berkata kepada orang yang diajarkannya, "Idza kumta ila shalah fa asbighil wudu
Summastaqbilil qiblata fakabbir. Diingatkan lagi sekali apabila engkau hendak bersolat, berwuduklah dulu dengan sempurna, maka menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah kepada Allah. Maka mulalah kita punya kewajipan menunaikan solat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud Masjidil Haram yang disebut dalam ayat ini adalah kiblat dalam hadis adalah Kaabah. Masjid Kaabah itu berada di Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Jadi tarikh Ustazah, disyariatkan saya. maaf. Ustazah, kalau kita punya arah kiblat tu tak begitu menepati lah, tak begitu tepat. Untuk arah pukul 1. Tapi kita sengit tu taklah begitu. Pukul 1 sangat contohnya. Masih Pergi pukul berapa? Pukul 12 ke pukul 2? maksud dia kalau kita nak sengitkan kita punya sejadah tu, katalah tak begitu. Tapi masih okey. Yelah, tak tu tanya tadi. Dia pergi pukul 12 ke dia pergi pukul 2? Kalau sepatutnya dia pukul 1. Nah, kalau pukul 1 tepat lah. Kurang 1. Kalau dia setakat kurang beberapa jarak benda tu tak jadi masalah lagi. Sebab dia tak lari jauh pun. Tak adalah dia jadi 90 darjah ke terus pergi pukul 9. Macam tu kan. Itu dah salah sangat lah kan. Dan dia perlu diperbaiki. Tapi kalau kita memang bukan duduk situ, kan tempat kita berjalan kat mana-mana. Kemudian kita cari guna kiblat ataupun guna kompas yang subhanallah yang digital tu. Kadang-kadang itu pun tak berapa accurate sangat. Tapi dia kalau dia tak tahu tepat pun, dia tak terlalu jauh lari. Jadi tak ada masalah sangat lah. Ikutlah mana yang kita dapat tu je. Kita berijtihad kat situ adalah arah kiblat. Kalau tak sembayang nanti. Tapi kalau kat rumah kita, kita cuba tengok jiran sebelah kita macam mana kiblat dia. Tiba-tiba kita kiblat arah kanan, dia arah kiri. Dah sudah. Ketika itu, pergilah cari mereka yang berwajib. Maka cuba minta dalam kawasan taman tu, ke mana arah kiblat tu dalam setiap lorongan ataupun jalan-jalan dalam setiap rumah itulah. Itu lebih baik. Minta dekat Jawatan Agama Islam lah. Nanti dia orang akan datang. Dia orang boleh bantu untuk menetapkan arah kiblat tu. Macam mana dekat masjid, dekat surau tu lah. Lebih kurang juga prosesnya nanti. InsyaAllah. Okay. Kalau dah usaha tapi tersilap juga, kemudian ada orang betulkan, maka kita jangan, minta maaf cakap, kita jangan pula degil lah dibetulkan tak nak betulkan. Ada, aku dah memang, aku daripada dulu tak pernah berubah. Kenapa pula kena berubah sekarang? Dah kau salah. Ini tiba-tiba Jawatan Agama bawa memang betul kiraan dia punya apa ukuran dia tu, berapa jarak lah, berapa dia punya arah mana kan. Jadi mereka adalah pihak yang dipercayai. Kalau mereka adalah pihak yang dipercayai, kita pula lah jangan tiba-tiba tak percaya. Orang lain percaya, tiba-tiba kita tak percaya. Kita lah yang salah. Maka ketika itu solat kita tidak sempurna lah. Sebab kiblatnya tidak menepati syarat dia. Wallahu a'lam bissawab. Okey? Boleh? Alhamdulillah. Dan tarikh disyaratkan menghadap ke arah kiblat ini Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimakumullah. Riwayatkan daripada Al-Barra bin Azib. Daripada seorang sahabat Nabi yang disebutkan di sini katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah solat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Selepas pensyariatan solat. Subhanallah. Dan lalu Allah SWT menurunkan ayat yang bermaksud, sesungguhnya kami sering melihat mukamu berulang-ulang mendongak ke langit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Kaabah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwal Baitul Maqdis 16 atau 17, 16 ataupun 17 bulan. Syahra tu bulan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ay yuwajjaha nahwal Ka'bah. Nabi kerap melihat berulang-ulang dan menadah ke langit ke arah Ka'bah. Fa anzalallahu ta'ala, turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama fa wajjihahu nahwal Ka'bah. Maka
Allah SWT diperintahkan oleh Allah. Lalu baginda pun menghadap ke arah Kaabah. Dan akhirnya Kaabah itu daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Selepas Allah melihat selalu dan kerapnya Nabi Muhammad menghadap ke arah Kaabah, Mekah Al-Mukarramah ketika itu. Oleh itu tarikh disyaratkan menghadap Kaabah iaitu Masjidil Haram itu pada awal hijrah Nabi SAW. Nabi dah ada dekat Madinatul Nabi ni. Dah berhijrah. Baru turunnya ayat tentang solat ini. Hampir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau 16 hingga 17 bulan, dah ada setahun belum? Setahun lebih lah. Hampir setahun lebih, hampir 2 tahun lah. Ketika itu kiblat adalah Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah menghadap ke arah Makkah. Makkatul Mukarramah itu. Dan di situ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, Rasulullah memahami bagaimana apa yang ada di dalam hati dan nurani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengalihkan dan memerintahkan kiblat itu daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah. Subhanallah. Di ibu kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ketika mana pensyariatan ini, subhanallah, tarikh pensyariat Kaabah itu adalah pada awal hijrah Nabi, hijrah tahun yang pertama dan kedua lah. Subhanallah. Bila dapat perintah Allah untuk menunaikan kefarduan solat itu, pada mulanya kiblat itu adalah menghadap arah Baitul Maqdis. Dan selepas itu barulah menghadap ke Makkatul Mukarramah, iaitu Kaabah. Wallahu a'lam bisawab. Okey, ada soalan? Okey dah, tak ada masalah Jadi kalaulah ditakdirkan Allah kita kurang ketepatan tu, maka jangan dia terlalu lari sampai terlalu jauh lah. Lari dia tu tak boleh dikejar dalam bahasa manusianya. Tak boleh dikejar ni macam mana cakap Dia terlalu jauh. Maksudnya daripada macam saya cakap tadi, kanan bagi kiri lah. Contoh je lah kan. Patutnya dia ke kanan, tapi kita dah terbiasa ke kiri lah. Contoh je tu. Jadi ketika itu, Allahumma salli ala Muhammad, kita kena berusaha untuk mencari orang yang bertanggungjawab dan pihak berwajib, Allahumma salli ala Muhammad, untuk memperbetulkan arah kiblat kita. Kalau tak betulkan, kitalah dikira, kalau tak silap saya, masa saya belajar dulu, kalau salah arah kiblat ni, kemudian dah dibetulkan, dia tak nak betulkan, dia berdosa lah. Macam tu, dia berdosa. Dia dah diperbetulkan, tapi dia ni, bahasa kasarnya, dia tak nak dengar kata. Dia tak nak dengar nasihat. Jadi, kalau yang bagi nasihat kita dan bagi tahu arah tu adalah orang yang ada authority, contohnya jawatan agama, dan kita tak ikut, kita berdosa lah tak ikut. Sebab dia dah diberi arah kiblat yang betul. Lepas tu dia pun cakap pula, boleh percaya ke jawatan agama? Jawatan agama pun dia tak percaya, dia nak percaya siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak percaya dengan orang yang beragama. Macam mana? Ya, yang ukur tu bukannya orang ustaz pun. Itu pembantu takbir. Pembantu takbir pun dia datang dengan ustaz. Bukan dia datang seorang-seorang. Tuah tu korang ni kan. Jangan macam-macam. Bila yang datangnya tu ada kad authority mengatakan dia tahu arah istiwa tu yang paling tepat tu, kita tak payah pening-pening lah. Kalau dia salah, kita salah lah. Gitu aja. Kita pula tak. Aku rasa bukan kanan, kiri ni. Dia nak juga, dia kata dia betul. Lah dia punya salah. Panjang tahun agaknya lebih daripada beberapa tahun. Tiba-tiba datanglah agaknya, yang datang tu agaknya sahabat-sahabat yang dia kenali. Dan dia percaya, kau punya kiblat ni sebenarnya macam silap lah. Silap ke? Aku rasa macam betul je kat rumah aku dia macam tu kan. Contohnya kan. Kau dah pernah tengok ke?
Benar juga, dah lama dah, tapi aku tak dengar kata masa tu. Dia mengaku pula dengan kawan dia tu agaknya lah. Dia mengaku. Dia dah mengaku macam gitu tu. Bila dah mengaku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang ni, kalau salah macam mana? Kawan dia duduklah bagi nasihat. Dengan kawan dia tu agaknya ustaz tu dia kenal, dia percaya agaknya. Dia baru percaya. Okey. Dalam waktu yang sama, kalau dia pada permulaannya dia tak percaya dengan pandangan orang yang mula-mula tu, kalau bertahun lah. Kalau ikutkan, kalau dia dah diberitahu yang betul, ikut yang salah, dia berdosa. Dan hakikatnya syarat sah sembahyang dia tak cukup lah. Bila dia tak cukup, sah tak sembahyangnya? Tak sah. Macam tu lah. Kalau salah tu mengaku je lah salah. Tak payah jangan kita tegakkan apa yang kita tak ada keyakinan ke atas tu. Walaupun nampak macam kita lebih yakin daripada orang jawatan agama yang datang untuk tolong kita betulkan arah kita punya kiblat tu. Subhanallah. Jadi ibu kakak yang dirahmati Allah sekalian, cara mengetahui arah kiblat ini, dia ada dua keadaan, iaitu orang yang solat berada berdekatan dengan Kaabah itu sendiri, iaitu di Makkahul Mukarramah, dan dapat melihatnya. Dia dapat melihat dengan mata dan kepalanya. Jika dia mahu melihatnya ataupun dia tak mahu melihatnya, terpulanglah. Atau berada berjauhan darinya dan tidak dapat melihatnya. Dekat Mekah sekarang, dua-dua boleh dapat situasi tu. Satu, kalau duduk dekat matah bawah tu, yang dia punya yang betul-betul dekat bangunan Kaabah yang bawah tu, yang boleh nampak. Tingkat 2 boleh nampak, tingkat 3 masih boleh nampak. InsyaAllah. Walaupun dia naik, kalau ada khidmat skuter tu, dia boleh nampak. InsyaAllah. Jadi sama ada dia nak tengok atau tak tengok, macam mana dia nak tahu mengarah kiblat dia tu, dia mesti tengok Kaabah tu kat mana lah. Dan Kaabah tu kalau nak lebih mudah, kalau dekat Mekah, dekat Masjidil Haram tu, dia punya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia punya apa nama dia ni? Subhanallah. Tiles dia tu memang menghadap Kaabah. Tiles dia tu memang menghadap Kaabah. Okey? Jadi tak payah susah-susah. Jadi kalau kalian tak mengikut tiles tu, tak menghadap kiblat lah. Habis cerita. Macam tu. Tengok bawah. Tiles dia memang dia pusingkan ikut bulatan Kaabah tu. Saya ada ambil gambar juga kot. Nanti tengoklah dekat status saya. Jadi kadang-kadang saya duk pergi betulkan orang yang dekat keliling tu. Saya cakap ini arah kiblat. Dia tak nak. Dia nak ikut suka hati dia. Yang penting nampak Kaabah. Orang dia punya. Kita ni bukan kita tunjuk pandai. Benda tu dah ada memang depan mata. Jadi ikutlah arah tu. Lebih baiklah. Okay? Dan pada keadaan pertama, bila dia berdekatan dengan Kaabah, orang yang solat wajib menghadap ke arah ain, yakni zat Kaabah tu. Dengan yakin. Jadi tadi tu dia terlalu yakin. Tapi dia sengit sikit. Dia punya kadang-kadang, dia punya marmar tu ngadap begini. Sebab dia kan berpusing kan. Dia ngadap sini. Dia duk sibuk ngadap ni sebab dia tengok Kaabah tu tegak kat dia macam gini. Patutnya dia kena ikut je tu lah. Ikut dia punya marmar tu. Habis cerita. Tapi tak nak dengar kata. Kalau orang Malaysia senang sikit. Nak dibahasakan bahasa Melayu. Ni orang luar. Dia kata dia tak tengok bawah. Dia tengok depan. Dia nampak Kaabah. Betul lah tu. Dia dah nampak Kaabah. Tapi sekarang ni kalau dekat Masjidil Haram tu, subhanallah, dia memang diberi arah dekat dia punya tempat pijak tu. Jadi tengok kat mana tempat kita menghadap tu. Jangan syok sendiri. Jangan syok sendiri Sebab ramai orang pergi umrah ni. Tapi tak nak dengar kata. Tak nak dengar kata. Allahu Akbar walillahilham. Macam mana dia punya ibadahnya? Ibadahnya nanti akan kurang sempurna lah. Sedangkan perkara itu memang dah depan mata. Dalam mazhab Syafi'i, keadaan pertama berdekatan Kaabah, orang yang bersembahyang wajib menghadap ke arah ain zat Kaabah dengan yakin. Dia dah memang hadap Kaabah dah betul, dah nampak. Tapi benda tu kan ada pusingan, diberi lagi bantuan Allahumma salli ala Muhammad dengan letak tempat kaki tu. So tengok kaki kalian. Kat mana kalian berdiri. Okay? Jangan degil sangat lah. Susah sangat lah nak cakap lah. Aku cakap je lah, jangan degil je lah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya, kadang-kadang benda-benda macam gini. Asal nak ikut sangat tu, kita kan tengok Kaabah depan tu. Sebab kat bawah tu kadang-kadang orang tak tahu dah diberikan khidmat begitu mudah untuk tegak betul-betul mengikut singan dalam Kaabah. Bukan setakat dekat yang betul-betul dekat bangunan Kaabah tu. Bukan dekat mataf tu saja. Allahumma salli ala Muhammad. Dekat tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6. Dengan tingkat yang ketujuh dah nak naik tu, dah nak tingkat ketujuh tau tak? Tingkat ketujuh tu dah nak siap. Tingkat ketujuh tu, 6,5 tu, Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang ada yang diletakkan dia Allahumma salli ala Muhammad, kapet. Kapet tu pun dia dah memang pusingkan mengikut dia punya sejadah tu ke arah kiblat. Janganlah kau tukar sendiri. Ikutlah yang dekat situ tu. Maka Allahumma salli ala Muhammad. Kat situ tu keyakinan kita bertambah lah. Bukan saja nampak Kaabah, malahan kita dapat panduan daripada tempat kita berdiri itu. Jadi ibu-ibu akak yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka berhati-hati ketika kalian di sana. InsyaAllah orang-orang yang berada daripada asalnya Malaysia ni mudah sikitlah untuk dinasihati. Tapi kalau susah sangat nak dinasihati, maka jangan, maksudnya kalau dia bermusafir untuk ibadah umrah sunat ni dan ziarah, dengan kata lain, kalau tak nak dengar kata, jangan pergi dengan orang lain. Pergi je lah DIY. Orang tak tegur kau lah. Ikut suka hati kau. Nak buat macam mana? Itu lagi menyelamatkan diri dan orang lain. Tapi tak berapa selamat juga kalau ikut panduan sendiri tapi dia tak ada asas dia. Pun tak boleh juga. Sebab hukum dia ada tertakluk pada mazhab yang kita pegang dan kita percaya. Tapi di sana kan boleh ubah-ubah mazhab. Nak ubah mazhab kena niat. Bukan suka hati dia, kita kat sini dah boleh ikut mazhab kat sini. Kita daripada Malaysia, mazhab Syafi'i tetap akan jadi mazhab Syafi'i. Kalau nak bertukar mazhab itu dalam beberapa keadaan, dia dibolehkan. Tapi kena berniat. Bukannya tiba-tiba terus kat sana terus boleh tukar mazhab. Bukan begitu. Sebab dia berbeza. Dia punya pandangannya sedikit sebanyak. Walaupun bezanya tak terlalu banyak lah. Wallahu'alam. Manakala dalam keadaan kedua yang berjauhan dari Kaabah, orang yang solat wajib menghadap ke arah Ain Zat Kaabah berasaskan kepada dalil dan tanda yang zanni, jika tidak boleh berasaskan dalil qat'i, diyakini benar. Contohnya macam kita lah, kita tak dekat dengan Kaabah, tapi kita tahu arah kat mana kita nak menghadap arah Kaabah tu. Arah mana? Arah Kaabah lah Ustazah. Yelah. Arah mana? Kaabah. Itu aku dah jawab. Arah mana? Barat. Arah timur, arah barat. Arah barat. Apa dia? Arah? Barat. Arah barat betul confirm Barat Ya. Barat daya, barat timur. Ada barat timur ke? Arah barat jangan diubah-ubah lah tu. Itulah yang kita berada dekat sini, dekat negara Malaysia kita ni. Wallahu alam. Jadi cara solat dan bilangan rakaat solat pula ketika Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan ke atas umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang beragama Islam ini, malaikat Jibril lah yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut sebelum ini untuk menjelaskan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam waktu mula satu-satu solat fardu dan waktu berakhir satu-satunya solat fardu itu. Dan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam ini menjelaskan satu persatu mengikut waktu yang telah ditetapkan. Contohnya daripada solat fajar iaitu solat subuh sebanyak 2 rakaat dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 2 kali berdiri dan sekali tasyahud iaitu tasyahud akhir. Itu semua diterangkan
dan dijelaskan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Manakala solat zuhur 4 rakaat dengan 2 tasyahud. Tasyahud pertama selepas 2 rakaat dan tasyahud kedua di akhir solat di rakaat yang keempat. Manakala solat asar sama dengan solat zuhur. Solat maghrib pula 3 rakaat dengan 2 tasyahud. Tasyahud awal adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Next Kak Amira. Pertama selepas rakaat yang kedua dan tasyahud kedua di akhir solat maghrib iaitu rakaat yang ketiga. Manakala solat isyak sama seperti 4 rakaat solat zuhur dan solat asar. Wallahu a'lam bisawab. Semua ini diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam secara talaqi. Maksudnya berdepan yang Nabi boleh mengenali kehadiran malaikat Jibril itu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya, ada soalan? Tak ada. Laju Kak Amira letak tajuk yang baru. Suara saya masih boleh dengar dengan baik? InsyaAllah. Boleh Alhamdulillah. Ada perkara-perkara yang nak ditanya berkaitan dengan syarat sah solat tadi? Dah selesai Moga-moga kita tak adalah meragukan diri kita dan meragukan orang lain yang menunjukkan kita syarat yang keempat tadi tu. Terutamanya. Syarat untuk kita, arah kiblat kita ke mana? Wallahu a'lam bissawab. Okay. Bab yang seterusnya dalam solat ini adalah rukun solat. Dan kalau cerita bab rukun solat, dia mesti ada pengertian rukun itu secara khusus. Secara asasnya bahawa rukun ini adalah suatu perkara yang paling penting. Asas bagi suatu perkara yang sangat penting. Contoh diberi perumpamaan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dinding bagi sesebuah bilik yang merupakan salah satu daripada bahagian asas. Dinding tu kalau dikira ada dinding dan dia boleh menjadi satu bilik. Oleh itu, bahagian asas solat ialah rukun-rukunnya. Kalaulah solat kita ni tak ada asas dia, maka tak sahlah solat kita. Solat kita tak sempurna dan tidak sah kecuali dengan menyempurnakan kesemua bahagian mengikut cara dan susun atur yang datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diterima daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan dia diterima dengan maksudnya diberikan dan diajarkan oleh malaikat Jibril secara bertalaki seperti mana yang saya katakan tadi tu. Dan semua rukun solat ini dirumuskan kepada 13 perkara dan akan dihuraikan satu persatu. Rasulullah ni ditunjukkan oleh Jibril, diambil daripada Jibril alaihissalam. Maka Rasulullah ni dia first hand lah. Jadi kita kalau ikut Nabi buat, samalah seperti solatnya malaikat Jibril dan solatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab Imam Syafi'i dirumuskan bagi rukun solat ini, terutamanya bagi solat fardu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Juga solat sunat sebenarnya, tapi solat sunat tu nanti akan ada pembahagian dan penerangan dia yang sedikit berbeza. Ada lain dia sikit nanti insya-Allah. Imam Syafi'i mengkelaskan dan menyimpulkan bahawa rukun solat itu ada 13 bagi mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini ada juga yang berpendapat 12, ada yang berpendapat 10. Kerana ada disatukan daripada 13 ini. Begitu. Jadi ibu akak yang dirahmati Allah sekalian, kalau guna 10 tadi pun betul, 12 pun betul, 13 pun betul. 13 tu semua dipisah-pisahkan. Daripada yang 10, daripada yang 12 tadi tu. Satu-satu sebagai perkara yang mudah untuk dikelaskan dan difahami. Okey? Ada soalan berkaitan tu? Boleh saya teruskan? Ada orang ke tidak ni sebenarnya? Ada Ada Ustazah. Ya Ustazah. Boleh Ustazah. Alhamdulillah. Okay, Ada okay. Ustazah. Sebab dia tak berapa clear, dia tak berapa nampak kan.
Kalau tak sebut suara, kalau at least angkat tangan ke apa tu adalah tu. Tapi senyap je ni, ada suara ni adalah Alhamdulillah. Yang secara keseluruhannya, yang pertama adalah niat. Di mana sabdaan Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Fa in kana hijratu ila Allah wa rasulih, fa hijratu ila Allah wa rasulih. In kana hijratu lil mar'ati ma yunkihuha, maka dia akan mendapat apa yang dia hajatkan, apa yang dia niatkan. Atau kama qala Rasulullah SAW ila akhir hadis. Yang belakang tu saya kurang ingat sikit. Tetapi dia sampai itulah. Sesiapa yang berhijrah itu kerana Allah dan Rasulullah, maka dia akan mendapatlah apa yang dia niatkan. Dan kalau dia berniat berhijrah itu kerana wanita yang disukai dan dinikahinya, Allah pun akan bagi apa yang dia niatkan. Maka kita ambil dia punya matan hadis yang paling utama. Hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW ini yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi je. Nabi. Dalam riwayat hadis ini, kalau bermulanya mana-mana kitab hadis ini kalau dia tak hadis pertama, dia hadis kedua. Tapi dalam hadis 40, riwayat Imam An-Nawawi, dia adalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah tentang hadis kiamat. Jadi hadis innamal a'malu binniyat ini, dia bermula dalam setiap perlakuan dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Terutamanya solat, maka dia dimulakan dengan niat. Niat ini adalah disebut sebagai qasad. Qasad ini adalah tujuan. Ialah mengingati tujuan sesuatu perbuatan. Dia berniat melakukan satu perbuatan. Ketika dia mulakan perbuatan itu, dia niat. Niatnya kat mana? Untuk menjadikan solat itu sah, seseorang itu mestilah tempat berniatnya di dalam hati. Dalam hati. Jadi yang dilafazkan tu apa? Itu sunat. Itu sunat. Usalli fardhu subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Itu sunat. Dalam hati sahaja aku solat subuh. Dan menyempurnakan niat 2 rakaat lillahi ta'ala. Itu sempurna niat dia. Habis tu kalau dia niat sembahyang, saja aku sembahyang subuh 2 rakaat, saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat. Kalau tak sebut 2 rakaat pun subuh memang 2 rakaat lah. Dia takkan berubah punya. Itu sudah memadai dan selesailah dia punya niat tu. Tapi nak menyempurnakan niat 2 rakaat disebut dia punya rakaatnya berapa, dibuat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab solat ni dia tak boleh niat dengan niat lain. Dia memang niat kerana Allah je. Salli fardhu zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Ketika mana niat itu dilafazkan untuk menjadikan solat itu sah, seorang adalah menyertakan niat dalam hati ketika takbiratul ihram. Dan dia sedar akan tujuannya untuk bersolat semasa melafazkan takbir. Masa dia lafazkan takbir tu, dia tahu dia solat apa. Kalau tiba-tiba Allahu Akbar, aku ni solat apa tadi ya? Dia kena ulang balik semula. Dia baru nak cari solat apa. Dia dah tahu dah. Tapi kalau dia tahu tu dah masuk waktu subuh, ini aku nak solat subuh. Solat subuh 2 rakaat. 2 rakaat berapa? 2 rakaat ini ikut siapa? Sendiri ke atau ikut imam? Begitulah. Allahumma salli ala Muhammad. Waalaikumsalam. Ibu akak yang singgah di live saya yang sekejap ada sejak tak ada ni, saya minta maaf. Ya Kak Ana, Alfah, nak tanya ke? Ya. Ke tertekan je? Kita tambah tunai boleh Ustazah? Saja aku solat subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Dia sepatutnya dalam bahasa Melayu makna dia tunai. Adaan tu tunai. Adaan tu tunai. Dalam hati Betul? kata tunai. Yelah. Betul tak? Dalam waktu tu tunai. Nak tahu macam mana kalau dia tak sebut tunai pun dia tetap tunai. Dia bukan hutang. Dia bukan qada. Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu Selama ni sembahyang macam mana? Tak tahu ni. Andai macam tu lah. Sebab dah terbiasa sebut tunai kerana Allah Ya. Dalam waktu. Sebenarnya kalau tak sebut Sebab solat dalam kena waktu. ada fardu. Dalam waktu. Dalam waktu. Tunai tu, kalau kita tak sebut tunai pun, kita buat dalam waktu, tunailah tu.
Kalau sebenarnya tak sebut tunai tu, sebab dulu masa kita belajar sekolah-sekolah agama dulu, memang kita diajar untuk menyebut yang penuh kan. Tu yang tak masuk-masuk tu. Lama tu angkat takbir. Allahu Akbar. Tu betul-betul masuk lah tu. Contoh gitu kan. Betul tu betul. Dia tak salah pun. Tetapi sebenarnya bila kita buat berada dalam waktu dia, itu sudah dikira tunai Kak Ana. Dia tak sebut tunai pun tetap tunai. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Ustazah, kalau jadi tak kita adalah. nak keadaan kan Ustazah kan kita sebut keadaan lillahi ta'ala kan. Kalau kita Yes, mengkeadaan sebab kan. itu bukan waktunya. Itu kena sebut. Yang tu kita berhutang dengan Allah. Tapi kalau tak sebut qada pun, kita memang sebut benda tu bukan tunai. Kita memang membayar apa yang telah kita terlepas itu. Dan dia bukan pada waktunya. Kalau pada waktunya adalah dikira memang tunai. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Okay. Ustazah, kalau kita sembahyang jadi- qada, kita sebut qada lah kan? Sajak aku qada sembahyang Qada, subuh. bukan qada. Qada. Ada hamzah belakang dia. Oh, qada. Qadaan. Kerana Allah Ta'ala. Qadaan. Qadaan. Qada. Itu lafaz dia dalam bahasa Arab. Dengar tak? Kak Rohaya, tutup suara. Dengar kat cucu kena apa tu? Budak-budak ni Royan. ramai tak buka kamera Ustazah. Tak apalah, bukalah kamera. Tapi tutup suara lah. Dengar ni, dia ada rakaman ni. Subhanallah. Okey Kak Ana, boleh Kak Ana InsyaAllah Ya, insyaAllah. Jadi, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Dan di samping kemudian dia melakukan solat di samping dia ingat, sekejap Kak, dia belum habis sikit nombor 1 tu. Di samping dia akan ingat jenis dan fardu solatnya. Dia ingatlah dia solat apa, dia tahu dia nak solat apa. Dan tidak disyaratkan melafazkan dia solat apa tu, maksudnya contohnya kan, Allahumma salli ala Muhammad, dia dah tahu dah sahaja aku sembahyang maghrib tadi tu kan, 3 rakaat kan. Dia sebenarnya dia dah niat dalam hati dah. Walaupun dia nampak aja tak sebut. Dia bila cakap dalam hati dia nak sembahyang tu, dan dia nak makan takbir tu, dia nak solat fardu maghrib. Dengan niat bersolat, tidak disyaratkan untuk melafazkannya. Sebab dia sunat saja melafazkannya tu. Yang dalam hati tu yang kena dilalukan. Dilalukan je sebenarnya. Lalukan tu dia tak lama sangat tu. Jadi tu yang tak masuk-masuk tu sebenarnya panjang sangat nak disebut tu. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat ikut imam kerana Allah. Selesai ya. Ataupun saja aku sembahyang maghrib. Memang ikut imam kat depan tu. Dan memang kerana Allah. Allah tahu kita datang tu adalah untuk melakukan perkara itu kerana Allah. Okey, boleh Itu niat. Yang kedua, rukun yang kedua berdiri sekiranya mampu ketika solat fardu. Bagi yang berkuasa. Dalam buku tu tulis bagi yang berkuasa. Yang berkuasa ni maksudnya dia ada kekuatan dan kudrat dan kesihatan lah. Okay? Yang boleh difahami. Jadi dia wajib berdiri. Bagi yang mampu melakukan untuk berdiri. Kalau dia tak boleh berdiri, maka dia akan diringankan nanti. InsyaAllah. Dalam satu riwayat daripada Nabi SAW bahawa Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu katanya, aku mengidap penyakit buasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang solat. Baginda bersabda, atas sikit kan? Bahawa sesungguhnya kata Nabi SAW, salli qa'iman fa'illam tastati' faqa'idan. Ini jawapan dia. Fa'illam tastati' fa'ala jambin. Bersolatlah secara berdiri. Bersolatlah secara berdiri. Jika tidak mampu, fa'illam tastati' faqa'idan. Jawapan dia faqa'idan tu. Boleh bulatkan dekat kitab tu. Kalau tak boleh berdiri, maka duduklah. Fa'illam tastati'. Tak boleh duduk pula kan. Ada mengatakan bahawa kalau buasir ni dia tak boleh duduk dengan baik. Fa'ala jambin. Maka jika tak mampu untuk duduk, lakukanlah secara baring tu mengiring. Mengiring ke mana? Mengiring ke kanan.
di lambung kanan. Macam mana ada satu sunnah ketika selepas solat sunat subuh. Itu ada satu riwayat yang lain. Seseorang itu dianggap berdiri apabila dia berdiri tegak. Berdiri tegak itu berdiri atas kaki, dua kaki. Sekiranya dia membongkok ketika berdiri, badannya bongkok gini, itu tidak dikira berdiri. Tanpa sebab, tak ada uzur, sehingga tapaknya, tangannya menyentuh lutut, solatnya batal. Ketika dia membongkok tu. Kalau dia tak ada keuzuran. Sebab dia tak berdiri tegak ketika dia nak mengangkat takbir tadi tu. Dia kena berdiri dulu. Baru cerita takbir lepas ni. Dan solatnya batal sebabkan tiada rukun berdiri pada satu bahagian solat tersebut kerana berdiri tak semua. Kecuali dia memang sakit, dia memang ada sakit belakang, dia kena membongkok atau memang dia tak boleh berdiri. Dia berdiri, dia jatuh. Dia boleh duduk terus. Tapi kalau dia boleh berdiri sebentar, dia kena berdiri, selesaikan dia punya niat dengan berdiri, takbiratul ihram. 3 sekali ni, sekaligus, habiskan takbiratul ihram, selesai, dia boleh duduk terus kalau dia tak boleh berdiri. Kalau dia memang tak boleh berdiri ketika nak mengangkat takbir, maka dia dimaafkan. Dia boleh duduk. Begitu. Hadis yang diberikan dalam riwayat Imam Al-Bukhari daripada Nabi SAW kepada seorang sahabat yang ada sakit. Sakitnya itu yang tidak dia boleh berdiri lama boleh jadi, ataupun dia tak boleh duduk, akhirnya fa'ala jambin. Dia boleh mengiring. Orang yang mampu berdiri pada sebahagian solatnya dan tidak berdaya pada sebahagian lain, hendaklah berdiri setakat yang termampu dan boleh dia duduk pada semua bahagian yang lain. Kalau dia mampu untuk mula-mula tu masa angkat takbiratul ihram dan niat, berdiri, lepas tu dia tak boleh, dia kata takut jatuh ke apa, duduk lah. Duduk je lah terus. Jangan duduk bangun, duduk bangun, duduk bangun. Ni larat ke tidak sebenarnya? Tapi rupa-rupanya dia tak boleh sujud pula. Itu cerita lain pula. Allahumma salli ala Muhammad. Tadi baru kira berdiri dan kemudian dia tak boleh berdiri tegak. Kalau dia memang tak boleh sujud ke bawah, maka dia ada kaedah yang perlu dipelajari dan difahami nanti. Wallahu alam. Sedikit lagi, berdiri bagi yang mampu hanya wajib, atas sikit lah, pada solat fardu sahaja. Okay? Manakala solat sunat boleh dilakukan secara duduk, sama ada seorang itu mampu berdiri ataupun tidak, kerana hukum berdiri pada semua solat tersebut hanya sunat. Jadi ibu-ibu jangan gaduh sangat bahawa mengatakan tiba-tiba sampai waktunya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Solat sunat itu boleh dilakukan secara duduk. Semua solat sunat. Berdiri boleh, duduk pun boleh. Okay? Hal ini berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Cuma dia adalah pengkelasan dari segi kurniaan yang afdal. Man shalla qa'iman fahuwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Siapa yang berdiri itu paling afdal, dan sesiapa yang bersolat secara duduk, dia mendapat separuh pahala solat berdiri, dan sesiapa yang bersolat secara mengiring, dia mendapat separuh pahala solat duduk. Dapat pahala tak? Dapat. Tetapi dia tak dapat yang sempurna seperti berdiri. Dia tetap dapat setengah. Daripada setengah tu kalau dia mengiring, dia dapat setengah daripada mengiring. Setengah daripada duduk, minta maaf. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ada soalan? Tak ada. Ya Kak Anis, nak tanya apa? Ya, Ustazah, maaf. Tapi ni lari sikit lah. Saya pernah Asyik lah. lari sikit je. Boleh kejar tak ni? Boleh. InsyaAllah. Saya ada Silakan. macam pernah buat solat witir. Masa tu niat satu rakaat sebab letih sangat malam tu. Buat satu rakaat. Tiba-tiba dalam rakaat pertama tu, tak boleh buat satu rakaat, nak buat 2 rakaat tanpa perbaharui niat. Sah tak Ustazah solat witir tu? Terus saya terus buat tanpa 2 je perbaharui niat, tanpa maksudnya macam mana? perbaharui niat. Saya nak witir satu, tiba-tiba dalam masa sebelum Fatihah tu, tak boleh lah buat satu, makruh kan? Ustaz UAI kata kalau kita tak dahului solat sunat. Ustaz Jadi saya UAI terus saja. sebut nama dia di sini
Lepas Jadi tu saya makruh. terus saja solat 2 rakaat tanpa perbaharui niat. Boleh tak? 2 rakaat Sah tanpa tak? perbaharui niat tu maksudnya apa? Tak ada niat yang baru lah. Tak ada niat baru. Niat yang satu tadi, rakaatan, Ha. saya tak perbaharui niat kepada rakaatan ini, hanya dalam hati je kata, nak buat tak 2 bukan 1. Boleh tak kalau saya tak Lepas tu perbaharui sebenarnya niat? buat 2 ke 1? Saya buat 2, tapi niatnya yang awal Lepas tu 1. Niatnya yang lepas tu awal pada tambah mula-mula 1 lagi tak? Tambah 1 tambah, lagi tak? Jadi 3 tak? tambah. Ya, Lepas tu jadi 3. witir memang dia witir 1, 3 bukan 2. 2, 1 witir. Iyalah. Kalau Ha. 1 dah jadi witir. Tapi Tak fahami kalau witir ni. saya biasa buat 2 dulu baru 1, Ustazah. Buat 2 Memang orang dulu selalu baru buat 1. macam tu pun. Memang semua orang buat macam Tapi tu. ada satu malam tu saya balik daripada program, saya nak buat 1, Daripada 1 tiba-tiba jadi nanti 2 lah macam tu kan. betul. Kalau 2 bukan witir. 2 tapi saya tambah nanti 1 lagi 1. Kalau dah tambah 1 lagi dah jadi witir 3, itu witir yang sempurna. Witir 1 tu pun sah jadi witir. Dia bukan even UAI punya tak pandangan. diperbaharui niat. Dia bukan perbaharui niat. Dia tadi dah niat 2. 2 tu kira 2 lah. Dia bukan perbaharui niat. Dia menukar niat je sih. Tu tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah. Kemudian ditambah dengan 1. Macam tu kan. Faham. Saya tambah Sekarang 1 ni lagi. witir adalah 1, 3. Ya. Bukan 2. Betul. Kalau buat 2 tak jadi witir. Dia macam permulaan witir tapi belum witir. 1, 3? Ya. Witir adalah 1 atau 3 bukan 2. Ya, betul. Jadi setelah saya tu maksud tadi saya. tukar 2, saya tambah 1 lagi. Betul. Ya, Ya. faham. Terima Jadi kasih 3 Ustazah. jadilah witir. Ya, betul. Terima kasih Jadi tak ada masalah. Ustazah. Ya, Sama. terima kasih. Tapi itu tak lari sangat lah. Ni cerita solat juga. Saya ingat tadi nak tanya solat witir tu saya buat duduk. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Baring pun boleh. Mengiring. Wallahualam. Ya Kak Terima kasih Miskia. Ustazah. Sama Kak Ni. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tapi kan Kak Maskia, Ya, sekejap. Saya nak betulkan sikit Kak Anis cakap tadi Ustaz Azhar Idrus tadi. Apa? AI. Ya, Ustaz UAI kan dia cakap tadi kan. Ha. Sebenarnya Ustaz UAI ni dia bercakap pandangan Imam Syafi'i lah. Kami ni bercakap atas kapasiti para imam-imam yang nilah, yang muktabar nilah. Bukan pandangan kami lah sebenarnya. Kami tolong sampaikan saja. Wallahualam. Sama. Ya Kak Maskia. Ustazah nak tanya Silakan. tentang salawat ni. Ada selawat yang dilafazkan. Ada selawat yang dilafazkan Allah, ialah kebiasaannya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan, wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ni kita dengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dia punya dhamir di atas terputus. wa ala alihi tu dhamir wa ala alihi Muhammad tu betul ke tak betul? Ulang selawat sorry. Berapa dengar? Wa ala alihi Muhammad tu di ujung ayat tu kan dia punya patutnya Allahumma salli wa ala ali Muhammad kan. Tapi dia tambah wa ala alihi Muhammad. Betul ke tu dia punya mirnya wa ala alihi. Wa ala alihi kenapa? Dia sebenarnya yang kita biasa dengar kalau tambah wa alihi kenapa? Boleh ke tak boleh? Ya, maksudnya betul ke tak betul dia punya dhamir hujung tu wa ala alihi Muhammad. Minta maaf. Sebenarnya ya betul. Kemudian Ustazah punya soalan saya putus ke? putus Kak. Tapi saya boleh faham lah tu. Ya. Saya boleh faham itu. Okey. Soalan akak apa? Soalannya wa ala alihi Muhammad kan sepatutnya ialah wa ala ali Muhammad kan. Ali tu maksudnya ahli keluarga Nabi Muhammad.
tapi ditambah wa ala alihi Muhammad. Lepas tu? Itulah betul ke tak betul wa ala alihi dengan wa ala ali tu betul lah memang wa ala ali, tapi wa ala alihi Muhammad tu betul ke tak betul? Boleh. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Tapi maksudnya tepat ke tak tepat? Sama. Wa ala ali Muhammad, wa ala alihi Muhammad pun boleh. Ali tu pun keluarga, alihi keluarga baginda. Sama je maksud dia. Keluarganya Dia tak lari. keluarganya Muhammad. Yelah kita macam confused. Keluarga kan? baginda. Dan keluarganya Muhammad. Dua-dua boleh tak? Dua-dua boleh. Ya, yang betul. keduanya Dua-dua boleh. Okay. Soalan keduanya, kalau kita solat tu kan, kita rasa pening kan saudara kan, kita tersandar, kita bersandar lah kat dinding kan, kita diri, tapi bila dah pening kita tak nak duduk lah, kita bersandar ke dinding. Adakah makruh hukumnya? Tengah berdiri. Kita diri Tengah tapi diri, tapi kita pening, kita tersandar lah, maksudnya kita bersandar lah supaya tak tumbang. Lepas tu? Itulah Lepas bersandar maksudnya buat apa? Untuk mengelakkan tumbang lah. Yelah, bila dah dia berdiri tu, subhanallah, dan dia bersandar, lepas tu akak buat apa seterusnya? Yelah kita terus membaca contoh Al-Fatihah, kita sebab kita pening, kita tak selepas habis Fatihah, kita bersandar lah supaya jatuh, supaya kita tak jatuh, kita sandar lah. Betul. Lepas tu dah lepas rukuk, bersandar rukuk, lepas tu rukuk buat macam biasa ke apa? Rukuk biasalah, tapi masa berdiri tegak tu kita bersandar. Lepas masa rukuk tu tak pening ke? Masa rukuk tu tak pening? Kita kurang pening, kurang. Dah kurang pening. Lepas tu bangun balik. Dia macam biasa. Maksudnya kita kalau melakukan sesuatu tu, kalau katakan kemudaratan, kita dibolehkan ke ataupun memang makruh lagi? Sepatutnya dia terus duduk, tak payah berdiri lagi. Boleh je duduk. Oh. Okey. Yelah sebab dah nak jatuh kan. Daripada dia bersandar, baik dia berdiri, duduk. Hukum dia tadi akak macam dah tahu dah hukum dia makruh. Tapi akak still buat. Mana akak tahu hukumnya makruh? Tak, maksudnya kita kan suruh berdiri tegak kan. Bukan dengan berdiri dan bersandar. Berdiri tegak ni tadi, yang kita bincangkan berdiri tegak tadi adalah permulaannya ketika mengangkat takbir tu kak. Bagi mereka yang berkuasa. Dan dia boleh diteruskan sampai dia berkuasa sampai habis lah kalau dia boleh berdiri sampai habis. Kat tengah-tengah ni tiba-tiba akak cakap tadi akak tak mampu berdiri dan akak bersandar. Lepas tu akak sebut tadi, hukumnya makruh ke? Mana akak dengar hukum tu? Jawab saya soalan saya dulu. Lepas tu baru saya jawab. Mungkinkah makruh? Akak dengar di mana? Mungkin. Akak tanya saya mungkin ke makruh ke? Mungkinkah makruh? Okey. Kalau dia dalam keadaan dia tahu dia boleh duduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kalau dia tahu dan dia belajar dan dia faham, ketika dia tak boleh berdiri tegak tu dia boleh duduk adalah lebih baik daripada dia bersandar ke dinding. Hukum sama ada makruh ataupun sah atau tidak sah itu adalah cerita lain. Tetapi ketika mana kita tahu kita dah nak jatuh dan kita bersandar ke dinding dan dia mengurangkan kesempurnaan berdiri saja, dia tidak membatalkan lagi sebab dia tak jatuh lagi. Okey. Itulah. Jadi kalau dikaitkan dengan hukum makruh, dia ada membawa kepada sedikit kekurangan tu, boleh membawa kepada makruh. Kalau kita tahu, kita dah tahu benda tu makruh. Sebab tu saya tanya tadi, akak dapat tahu makruh tu di mana-mana. Kemudian akak tetap bersandar ke dinding. Contoh gitulah kan. Jadi perkara tu sepatutnya tidak berlaku begitu. Kalau nak jatuh, terus duduk je. Tak ada masalah. Itu lebih baik daripada bersandar ke dinding. Tu maksud saya. Jadi bila dah macam tu, tapi dia ada sikit lagi tu kak. Bila dia dah bersandar ke dinding, dia rukuk tadi dia kata dah okey. Bermaksud kalau dia okey, dia kena berdiri dan dia tak boleh bersandar ke dinding. Sebab dia berdiri tu tak boleh bersandar. Dia tak boleh ada sandaran, dia kena berdiri. Kalau tak dia kena duduk. Macam tu je. Wallahu a'lam. Ni ada 3 orang kat tangan ni nak tanya ke apa? Ustazah, soalan ketiga. Terima kasih. Ada soalan lagi? Bagi orang lain dulu ya? Boleh? Okey. Bagi orang lain dulu boleh? Nanti akak punya sekejap. Bagi ni, yang ada yang lain ni. Yang angkat tangan ni nak tanya soalan ke apa?
Ya rasanya. Silakan. Ya Ya, Ustazah. silakan. Bukan Kak Asmah, Kak Khairul dulu ni. Assalamualaikum Nama dia warahmatullahi Khairul, wabarakatuh. yang perempuan je dia. Ya, nama Waalaikumsalam Khairul Bariyah warahmatullahi. Silakan. Ustazah. Nama Khairul Kak Khairul Bariyah, Bariyah. Khairul Bariyah. Ya, Bukan ya, Khairul, minta maaf. Khairul Bariyah. Khairul Bariyah sebabnya semua orang selalu panggil Ya, Khairul silakan Kak. saja. Okey. Yelah Begini ya. betul. Khairul Bariyah. Katalah solat Zuhur itu 4 rakaat kan. Kemudian tu bila lah Rakaat. kita ni 4 rakaat, bila kita solat tu kan, masa rakaat kedua kita dah buat solat apa ni ala apa tu dia Rakaat punya kedua. rakaat pertama kita dah buat. Okey, masa rakaat kedua kita dah buat apa? Tahiyat awal. Kita dah buat tahiyat Rakaat kedua. awal. Kemudian pada rakaat kedua dah buat tahiyat awal. Kemudian tu rakaat Baik. ketiga kita terbuat lagi sekali tahiyat. Lepas tu kan kita Rakaat teringat ketiga. ya masa rakaat ketiga terbuat lagi rakaat tahiyat awal. Lepas tu kan kita Lepas teringat tu? ketiga dah. Jadi kan kita terus saja buat yang keempat. Lepas tu terus bagi salam. Macam mana hukum itu Ustazah? Betul lah tu, tak ada masalah. Boleh ke? InsyaAllah. Maksudnya sampai 3 Boleh, tak ada kali masalah. lah. Dia terlupa tak ada masalah. Tahiyat tu Dia kan. kalau sebab terlupa, dia dimaafkan lah. Dia dimaafkan kalau terlupa. Tak ada masalah. Begitu ya. Terima kasih banyak Ustaz. Jangan tambah rakaat sudah. Sama. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Asmawati. Assalamualaikum Ustazah. Nak tanya pasal niat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kalau Saya. niat sepatutnya dilakukan bersama-sama pada masa takbiratul ihram, betul? Jadi kalau kita Saya. buat niat tu sebelum kita angkat takbiratul ihram, sah tak kita solat? Niatnya niat yang lafaz ke dalam hati? Dalam hati. Dalam hati? Sebelum angkat takbir. Maksudnya boleh tak Itu Ustazah? masa angkat takbir dalam hati cakap apa? Allahu Akbar. Itulah kalau kata Yelah, sepatutnya Allah kita Akbar itu kita lafaz. punya lafaz. Dalam hati Betul, cakap apa? gini Ustazah. Dia biasanya kita buat lafaz niat, lepas tu masa akad takbir dalam hati kita cakap, masa takbir tu kita cakap dalam niat lah. Tapi katakanlah kita masa tu salah buat, kita buat macam mana tahu? Kita niat, kita tak lafaz, kita niat dalam hati saja aku semayang tu, fardu apa semua kerana Allah Ta'ala. Lepas tu kita Allahu Akbar, tapi dalam hati yang niat tu, tapi sebelum angkat takbir, sah tak solat? Okey. Niat dalam hati ni dia qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Dia kena ada kaitan dengan apa pekerjaan yang kita lakukan. Okey. Jadi Maksudnya kita dah kita nak berdiri. solat, pekerjaan ya. Ni sebab akak tanya ni, sebab tadi akak buat sebelum takbir. Betul. Ya betul. Dan niat tu dalam hati, dalam mazhab Imam Syafi'i yang kita belajar tadi ni, takbir ni dia punya lafaz tu sunat kan, yang luar tu. Okey. Jadi mengucapkan niat ketika sebelum takbir supaya bacaan itu mengatakan bahawa dia nak menolong kita, dia sunat mengucap di niat sebelum takbir tu sunat. Supaya kita sepatutnya kita niat tu sebelum takbir tu kita nak cakap dulu. Tetapi kau mazhab Syafi'i, ketika takbir tu pun kita memang wajib niat dalam hati. Itulah dia ceritanya niat. Subhanallah. Ketika naik tu Allahu Akbar, dalam hati tu Allahu Akbar kita niat. Itulah yang dikira berniat. Ketika naik tu takbir tu. Jadi kalau sebelum tu dia dah niat, memang dah niat. Sebab tu ketika dia angkat dia pun ingat, dia cakap, dia tak adalah cakap, dia lalukan dalam hati dia. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah. Macam tu kan? Ikut imam tu lainlah Allahu Akbar. Sebenarnya tu dia niat dalam hati lah. Dia yang sebelum tadi tu dia dah niat juga. Tapi ketika takbir tu kalau dia tak lafazkan sekali, maka dia tidak menepati kesempurnaan niat tu lah. Dia kena niat tu di dalam hati dan mengucapkan sebelum takbir. Yang dia ucapkan sebelum sama ada di luar ataupun di dalam hati, mengucap sebelum tu sunat. Yang wajibnya ketika takbir. Okay? Mesti waktu takbir.
Kalau Ya, masa sebelum waktu kira takbir tu, tak kira Ustazah. itu dikira sunat je. Sunat, itu sunat. Tapi Dia kira macam tak lafaz yang kat tak luar. ah, Kalau ikutkan kira sah ke tak sah, berdasarkan kenyataan ni sebenarnya niat boleh didahului daripada takbir. Tetapi okey. tempat niat ni sepatutnya dia lafaz dengan lidah ni mula-mula ni dengan lidah, Okey. maksudnya lafaz kita ni dia sebagai untuk menghadirkan. Jadi mengikut mazhab Imam Syafi'i ni, jadi dia lebih baik ketika mana kita angkat takbir tu, Angkat takbir. kita niat macam ni. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat ikut imam. Cukup sekadar tu je. Bukan sahaja aku mendirikan solat 3 rakaat fardu maghrib ikut itu yang tadi kita dah niat masa dalam tadi tu. Hari ni aku nak solat maghrib kan, nak pergi masjid nak solat maghrib 3 rakaat ikut imam. Contoh kita cakap macam tu kan. Tapi ketika kita angkat tangan tu, itu akan menyempurnakan dan itulah yang dikira niat mengikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik Ustazah, terima kasih. Jadi lebih baik begitulah. Okey, last Kak Maskiah. Apa tadi soalannya? 6.40 dah ni. Nak maghrib. Allah SWT. Ya Kak Maskiah. Silakan. Assalamualaikum. Admin. Sambung lain sekali apa soalan last? Okey, soalannya ialah dalam bila kita baca Quran kan, kita memang disuruh membacakan isti'azah Ustazah kan? Ya. Okey, kemudian kalau ayat Quran itu yang kita baca wirid tu ialah doa-doa biasa, tapi kalau dalam buku tu dia wirid dan dalam tu juga ada ayat Quran, makanya kita ni afdal tak kita mulakan dengan a'udzubillah Ustazah? Ini semasa dalam solat ke selepas? Doa dalam lepas solat. Lepas solat? Contoh wirid apa? Wirid yang kita baca dalam buku-buku tu, dia terus kepada contoh dia ayat kursi kan. Daripada doa-doa kemudian ada jumpa ayat kursi, daripada lepas doa tu kita jumpa kursi, kita afdal tak kita mulakan dengan bacaan Jadi sunat tak baca isti'azah? Afdal ke sunat ke hukumnya? Kita dah mulakan tadi kalau ikutkan tempat ayat kursi tu Kak Maskiah dan semua sahabat-sahabat. Kak Rubiah Ahmad ni terbuka ni, jadi dia jadi echo ni suara saya ni. Kak Rubiah Ahmad. Boleh mute kan tak dia? Sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Suara saya dengar tak? Okey, alright. Kak Maskiah cakap tadi kalau dia wirid luar semayang, kalau ikut peraturan dia ikut wirid Al-Qusaisiyah itu, dalam wirid yang selalu diamalkan setiap lepas solat tu. Kalau tadi tu surah ayatul kursi, adakah kita sunat untuk baca isti'azah? Kita dah mulakan baca dengan surah Al-Fatihah. So kita ikut je lah sebab dia ayat Quran dalam Al-Quran. Tak perlu lagi isti'azah. Tadi saya ingatkan isti'azah tu ketika nak memulakan Fatihah dalam solat. Fatihah dalam solat itu sunat. Isti'azah tu. Isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Isti'azah tu sunat. Tapi kalau tiba-tiba dah baca bismillah baru teringat belum baca isti'azah. Isti'azah tu dah tak dikira sunat. Macam tu je lah kalau dalam solat. Tapi luar solat, kalau dia dalam ayatul kursi tu, kena sunat ke nak baca isti'azah? Sebab kita dah mulakan daripada urutan daripada wirid kita tu dah ada suratul Fatihah. Suratul Fatihah tu kita dah mula dengan isti'azah. Maka dia pembuka kepada seluruh bacaan wirid yang selepas tu. Maka tak perlu lagi isti'azah ketika ayatul kursi. Begitu juga tak ada wirid tak ada isti'azah untuk 2 ayat selepas ayat kursi ataupun 3 ayat terakhir daripada suratul Baqarah ataupun 3 ayat daripada surah Ali Imran. Tu tak perlu isti'azah lagi dah. Sebab dia dah bermula daripada Fatihah tadi tu. Itu ada dalam maksurat. Sama ada kalau kita nak amalkan pagi lepas subuh ataupun lepas maghrib, dia tak perlu isti'azah dah sebab Fatihah itu dah ada isti'azah. Wallahu a'lam bissawab. Okey? Khalas? Azhar, last nak tanya. Siapa yang bertanya ni? Admin ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Masroha. Ya Kak Masroha. Fadali. Tapi Ustazah jangan gelak lah soalan ni. Saja nak tanya. Kau belum tanya, kau dah cakap aku jangan gelak. Macam mana ni? Tengok, kawan kau yang gelakkan kau, bukan aku.
Tak adalah, Ya Kak, boleh tak pernah buat, tapi tiba-tiba teringat nak tanya kat Ustazah. Kita biasa buat solat witir dua rakaat dengan selepas tu satu rakaat. Kan? Tapi macam mana kalau tiba-tiba kita nak buat satu dulu, lepas tu kita buat dua. Boleh ke tak boleh? Satu atau dua, jadi tiga Kak? Jadi ya, boleh je, tak ada masalah. Biasa kan kita buat 2 rakaat dulu, lepas tu kita buat 1 rakaat. Saya dah jawab tadi tu, boleh, tak ada masalah, boleh. Tapi kalau kita buat 2 dulu, boleh? Oh, lepas tu 1. Boleh jugalah. Kalau kita buat 2, kalau buat 2, dia permulaan witir, dia tak witir. Witir 3. Ya. Jadi 2, kalau tak ada 1 tambah 3, jadikan 3, dia tak jadi witir. Dia jadi solat sunat biasa lah. Solat sunat mutlak je. Walaupun niatnya witir. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Kalau kita walaupun kita niat malam hari kan, usolli sunnal witri rakaatain ini kan, betul tak? Ya. Betul. Lepas tu besok pagi tiba-tiba tak cukup masa, bangun tidur dah subuh contoh. Tak sempat buat 1 rakaat witir. Witir tak ada lah. Dia akan jadi solat sunat mutlak 2 rakaat je lah. Oh, tak ada ni kalau kita contohlah kita ada masa, tapi kita nak buat 1 dulu. Kita niat solat sunat witir tu kita niat 1 dulu. Lepas tu kita niat dah habis 1 rakaat. Kalau dah buat 1 tak boleh. Nak buat 2. Tak, sekarang ni 1 campur 2 berapa? 3. Jadi witir ke tak? Jadi dah lah. Okey ya. Jadi witir okey ya. Dia depan 2 ke, dia belakang 2 ke, 1 depan ke, 1 belakang ke, dia tetap 3. Kalau buat 1 lagi selamat lah. Cuma mazhab Syafi'i ni ada sebahagiannya mengatakan makruh kalau 1 buat. Tapi jadi tak witir 1? Jadi. Witrul itu ganjil. Jadi Ustazah, kalau kita buat 3 sekali macam mana? Satu salam. Boleh ke Ustazah? 3 sekali satu salam. Kalau 3 ni totally makruh mengikut mazhab Syafi'i. Kalau buat 3 straight makruh. Makruh, mazhab Syafi'i makruh Kak Nuraini. Aja. 2 salam pun tak boleh Ustazah. 2 salam, okey. 2 salam memang ikut sunnah Nabi. 2 rakaat, 1 rakaat. 1 salam. Okey. 3 rakaat, 2 salam. Betul. Sama. Wallahu a'lam. Yang lain? Okey dah 45 dah ni. Subhanallah. Orang lain semua nak maghrib ni, saya minta maaf. Minta maaf kalau saya yang terlambat menjawab ke apa. Moga ada kebaikan. Saya serahkan semula kepada Kak Amira. Silakan. Alhamdulillah. Barakatillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ramai yang tanya hari ni. Tak apa, kita simpan soalan, kita sambung minggu depan insya-Allah. Jika direzekikan dengan izin Allah insya-Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita dah masuk rukun solat hingga ke 2 rukun. Kita akan sambung rukun yang ketiga nanti insya-Allah, takbiratul ihram insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bertambah kefahaman kita hari ini, dapat sedikit sebanyak ilmu, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemar Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita pada petang ini. Saya buat sedikit bahan kuliah pada malam ini. Bacaan Yasin tahlil, bacaan Yasin, alamak, mana begini? Dah hilang. Apa dia? Silakan. Bersama dengan ada alamak pula tu. Naim bin Al-Hafiz dengan bacaan surah Yasin, tahlil, doa dan tazkirat, dan kuliah isyak kita hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Ashraf bin Suwarin, penulis buku Dosa-Dosa Besar yang tidak ditakuti, insya-Allah pada malam ini. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Menurut Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Yang ini saya mewakili Menurut Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah ini ada sebarang kekurangan, kekilafan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا دعانا يا الله. ربنا تقبل منا دعانا يا رحمن. ربنا تقبل منا دعانا يا رحيم. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وحاجاتنا وتوبتنا وأعمالنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتأملنا وقراءتنا وتجمعنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك السميع الدعاء. اللهم جمعنا هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شكيا ولا مطرودا ولا مهروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا لمقصرنا لعاملنا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا ستار يا غفار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا إلى بيتك العتيق في هذا رمضان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان في الدين والدنيا وإلى الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Moga Allah ridha. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa.